kepada umatnya, kita mai tunjuk muka kata, wahai Nabi, aku pengikut engkau, aku umat engkau. Nabi kata, Nabi nak terima ke muka kita? Dengan kita tak pernah nak rasa puasa Isnin Khamis itu adalah sunnah Nabi. Dengan nak sembahyang di awal waktu itu sunnah Nabi. Takkan sampai tu orang kata tak sampai seru lagi ustaz, tunggulah. Banyak. Sekali itu saya pernah berjumpa dengan kawan saya, kawan sekolah dulu. Dia tak pakai tudung. Saya tak kata apa kat dia. Tiba-tiba dia terasa lah macam segan. Dia kata, ustaz apa? Ustaz pandang saya macam mana saya tak pakai tudung? Saya tak rasa apa. Tak apa, itu sebab Allah Ta'ala tak buka hati kamu lagi. Tapi sedangkan kamu tahu itu adalah satu kewajipan. Kerana bila nampak satu helai rambut oleh laki yang bukan mahram, maka akan masuk neraka. Sehelai rambut itu akan bawa ke neraka. Kamu dah tahu, kamu tak amalkan. Dia tahu ustaz bukan macam tu. Tak sampai seru lagi. Habis sampai seru bila malaikat muat dah ada kepala hang. Itu waktu tu nak suruh. Waktu tu pintu taubat pun dah tertutup. Jadi sebab tu kita kena memberatkan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian apa dia? Zakat. Zakat ni nak cerita hanya wajib pada mereka yang yang ada kekuatan, yang berada di bawah nisab. Saya bawa itu ada kat KL, dia berkata Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kata, mereka yang bergaji bawah 2,500 bulan dan ada seorang anak, seorang isteri, tidak wajib membayar zakat kerana dia termasuk di bawah asnaf. Kalau kat Penang ni saya tak tahulah. Penang mungkin jaib ke dia letak berapa saya tak tahu. Tapi ertinya zakat itu nak cerita kat sini, bukan setiap orang boleh bagi. Bukan setiap orang boleh keluarkan zakat. Bukan setiap orang wajib keluarkan zakat. Tapi zakat yang sunat apa nama dia? Zakat sunat nama apa? Bersedekah. Alhamdulillah. Bersedekah ni hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kita sedekah Allah Taala bagi berapa? Satu ke? 700. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala kata, bila kamu bagi satu tu akan seperti satu benih, akan keluarkan 7 pucuk, dan setiap pucuk ada 100 biji lagi. Kalau matematik yang ajar kat sekolah, 1 campur 1 adalah 2. Matematik Allah Subhanahu Wa Taala 1 tolak 1 700. Kalau tanya ke Albert Einstein macam mana teori ini, pun dia jadi pening kepala. Kalau dulu botak setengah, dia akan jadi botak penuh. Itu Allah Ta'ala punya matematik, yang mana setiap satu daripada kita boleh bagi. Tak kira miskin ke tua muda, balik tak balik lagi, sedekah itu semua boleh bagi. Senyum pun satu sedekah, kan? Bagi makan suap kat isteri pun sedekah. Betul tak? Siapa pagi tadi bagi makan suap dengan isteri, bagi suap kat mulut dia? Ada tak lelaki kat sini? Tak ada, jadi segan. Dia masa markah dia okey lah, makan kat kedai goreng pisang belakang tu kan, bagi suap goreng pisang kat kat markah dia. Tapi lepas jadi bini, boring. Tak, kita kena hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdekat dengan isteri kita, kan? Kita ingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika isteri Nabi berada dalam keadaan haid. Nabi pergi kat isteri dia nak cium. Bini dia kata, aku dalam haid. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, haid kamu bukan berada di bibirmu. Itu Nabi ajak kepada kita. Isteri berada dalam period pun ada bendera merah, dia kata red flag, tak apa, no problem. Istimta, ambil manfaat daripada mana kita boleh. Itu semua adalah amalan sedekah. Itu yang kita kena hidupkan. Bila tabung, tabung masjid setiap hari Jumaat, setiap ada tayar macam kereta mainan, saya tengok kering kan. Itu pun nak keluar RM1. Masya Allah, dia duit tu dalam dompet dia ada merah, ada hijau, ada biru, macam-macam ada. Yang ni warna oren pun ada. Tapi dia cari kat biru tu, mungkin dia minat yang kumpulan biru kot. Dia ambil biru, dia biru saja. Merah dia tak berhenti nak sentuh. Merah pun dia tak berani dah. Biru saja biru. Tak, kita kena anggap itu satu investment. Investment artinya pelaburan. Kita bagi, Allah Ta'ala pasti akan ganti. Bila ni bank buka satu investment banking, kita yakin dia akan bagi kita pulangan. Tapi Allah Ta'ala
Janji kita tak percaya. Allah Ta'ala katakan bagi satu dapat 700. Itu bagi satu. Kalau kita bagi 700, 7 kali 7 64. 640 ribu. Betul? 7 kali 7 59. Sorry, dulu matematik. 8 kali 8 64. 7 kali 7 49. Maaf, dulu start SPM tak lepas. So 49 ribu Allah Ta'ala nak bagi. Dengan kita bagi 7 ringgit pun kita tak nak. Siapa yang salah di sini? Esok kalau kita jadi papa kedana, kita akan kata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Orang kafir akan kata apa? Rabbana, oh ya Allah, ni aku dah nampak dah, ni syurga belah kanan, neraka belah kiri. Wa sami'na, aku dah dengar dah terikan api orang yang lidah yang dibakar, tangan yang dipotong, yang mereka yang diberi minum air nanah dan neraka tu, aku dah dengar. Wasami'na farji'na, ya Allah, please bagi aku satu peluang lagi, hantar aku balik ke dunia, aku hidup sana, aku akan jadi inna muqinu, akan jadi orang yang paling bertakwa. Tapi ketika itu apa gunanya? Tak ada dah. Allah Ta'ala dah kata, I gave you the chance, aku dah bagi peluang kepada kamu, dan ni peluang tu dah habis. Sama dengan SPM, peperiksaan ni, apa tu, ada tadi jumpa ada orang dah bagi SPM tadi. Kalau dia dah masuk Dewan SPM, dia keluar. Kalau Perdana Menteri turun pun kata, masukkan balik budak ini ke dalam Dewan Peperiksaan supaya dia boleh jawab balik soalan SPM, siapa pun tak boleh bagi dia masuk. George Bush datang pun suruh dia kata dia boleh masuk, tak boleh masuk juga Dewan Peperiksaan. What's done is done. Sama juga bila kita dah masuk dalam lubang kubur, kita nak balik ke dunia ini, nak sedekah 1 sen, 1 ringgit, dah tak boleh dah. Sebab tu kita kena isi kehidupan kita, botol sekupang limbadik kita tadi dengan banyak bersedekah. Cerita panjang ada berapa minit Oh, dah lagi tak apa. So kemudian solat dah, sedekah dah, puasa dah, haji, cerita panjang lah. Tadi saya macam apa dah, Dr. Mazlan beritahu buat teknologi haji kan. InsyaAllah doalah kalau kita ada rezeki. Haji ni biasalah Allah Ta'ala kata, yang ada kekuatan badan dan kekuatan harta boleh pergi haji. Haji pun ada 2, satu haji, satu umrah yang sunat kan. Kalau ada duit dah tua tak cukup, buat haji seorang, buat haji untuk kita, itu tak apa. Kita masuk tilawah. Hari ini saya nak tanya, siapa yang mana masa kecil dia baca surah Fatihah sampai kelar ni dia tak faham apa itu surah Fatihah? Siapa dia? Siapa dia yang di sini? Okey, siapa dia yang di sini faham surah Fatihah dari segi terjemah dan tafsir? Angkat tangan. Satu, bagus, alhamdulillah. Tak apa. Kita muhasabah diri balik. Kita dah hidup, ada yang di kalangan kita umur 20 tahun, ada umur 25 tahun, ada umur 30 tahun, ada 35 tahun. Takkan kefahaman kita terhadap surah Al-Fatihah itu ketika kita umur 7 tahun sampai ke umur 70 tahun sama saja. Takkan kita daripada kecil bila berdiri belakang imam kita nak dengar saja Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadang-kadang bukan nak kata terjemah dengan tafsir, tilawah kita tentang tajwid Alhamdulillahi Rabbil Alamin pun tak betul lagi. Malu tak kita dengan Allah Ta'ala esok? Yang mana kita bangga, yang mana dalam IC kita tulis kita orang Islam, dan kita pergi pusing berkata-kata, kita beritahu aku orang Islam, kita beritahu hak orang Islam, tapi Allah Ta'ala tanya kita, apa terjemah surah Fatihah? I don't know. Kalau sebut dalam orang kata bahasa Hindi, मैं नहीं जानता, ada keluar nahi kan, मैं नहीं जानता, aku tak tahu. Habis nak apa? Orang Islam kita jenis apa? Allah Ta'ala, macam mana Allah Ta'ala tu nak lembut hati dia sampai nak masukkan kita dalam surah Fatihah yang mana wajib dipelajari. Bila kita kata wajib dipelajari, bukan setakat tilawah. Alhamdulillah, segala puji lillah, untuk Allah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, Ar-Rahmanir Rahim. Sekurang-kurangnya, sebab tu bila yang masalahnya, hari tu ada seorang beritahu, Ustaz, saya rasa sembahyang ni, bila saya sembahyang, Allah Ta'ala buka hati saya.
Saya kata, kenapa kamu kata macam tu? Sebab ialah bila saya sembahyang, saya teringat kunci kereta saya terlupa letak kat mana, saya teringat kunci kereta saya letak kat mana. Saya lepas tengah hari saya lupa nak masak apa, saya teringat saya nak masak apa. Dia kata hati saya terbuka dengan sembahyang ni. Saya kata itu bukan terbuka hati, itu syaitan nak masuk dalam kepala hang. Syaitan nak merosakkan solat dengan cara itulah. Benda yang kita tak pernah nak ingat waktu ni. Cuba saya boleh bagikan nanti waktu zuhur nanti, cuba try sembahyang zuhur. Macam-macam benda tu teringat. Hutang orang sana nak kutip kat mana dia ingat. Muka orang yang pernah jumpa 10 tahun dulu teringat. Kan? Benda-benda yang dia tak pernah nak fikir, dia ingat waktu solat. Pasal apa? Syaitan masuk. Pasal apa syaitan masuk? Sebab bila kita bertilawah baca surah Fatihah, kita tak faham. Cuba nanti. Lepas ni kita belajar Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup satu ayat, terjemah dia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Cukup. Bila kita cakap semesta alam, kita bayangkan 7 langit dan 7 bumi, ciptaan malaikat, ciptaan gunung ganang. Kita cuba bayangkan, itu cukup. InsyaAllah syaitan nak masuk tak boleh. Macam mana nikmat-nikmat dalam syurga, kehebatan-kehebatan bidadari dalam syurga. Buka cerita syurga je panjang pula kan. So nanti kita balik praktis sembahyang, insya-Allah syaitan nak masuk pun susah. Bila kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, perniagaan aku kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kereta aku kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, anak-anak aku, perniagaan aku, pendidikan aku, bini aku semua kecil. Nombor 1 Allah SWT. Sebab tu penting tilawah. Tilawah, bukan surah Fatihah sekurang-kurangnya juzul amma tu kita kena faham semua. Surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Qulhu. Sebab bukan apa, kita takut, kita malu dengan Allah Ta'ala je. Kita hidup dah 70 tahun, tapi satu barang daripada Al-Quran pun kita masih tak faham. Takkan nak mengharapkan kepada imam. Patutnya kita semua kat sini jadi ustaz dan ustazah. Tak payah nak ada ustaz jemputan dah lepas ni. Pasal apa kampung apa ni? Kampung ni lah di ZFI nama. Kenapa kampung ni dah tak panggil ustaz? Nak panggil ustaz pasal apa? Kami semua dah jadi ustaz dengan ustazah dah. Ui, hebat apa? Ya, itu macam itulah zaman Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Semua orang berilmu, semua orang faham. Walaupun di kalangan mereka ada juga yang hebat-hebat ulama, tapi basic agama semua para sahabat dan sahabiah tahu. Kerana apa? Mereka isi kehidupan mereka dengan botol skupang 5 dek itu dengan benda-benda yang bermanfaat. Hari ini saya nak tanya orang muda. Bagi tahu kat saya 10 nama para sahabat. Bagi 10, bagi diskaun lah 8. Saya boleh beritahu Abu Bakar, Osman, Ali, Umar. Okey, itu 4 memang itu free dah kan. Bagi 6 lagi. Susah. Muawiyah, Hasan, Hussein, apa lagi? Dia pening nak fikir. Saya kata Abu Jahal. Abu Jahal bukan sahabat. Dia tak tahu kata ni. Saya bukan apa. Itu saya semain di satu surah. Saya jadi imam solat tarawih. Kan Al-Khalifatul Rabi'ah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Sayyidina Ali ibni Abi Sayyidina Ali ibni Abi dia diam. Abi Jahal dia sebut itu. Saya tergelak macam perut depan tu jadi imam. Saya kata bukan Abu Jahal, Abu Talib nama bapak dia. Hang jangan pandai-pandai. Itu sebab umat Islam di sini dah tak tahu nak hafaz nama sahabat. Dia kata Ali bin Abu Jahal wa na'udzubillahi min zalik. Sebab apa? Dia tak sayang pada sahabat, tak sayang pada pengorbanan sahabat, tak sayang pada agama Islam yang disebarkan oleh para sahabat. Sampai nama sahabat nak hafaz kan. Tapi tanya orang muda, apakah? Namakan 20 pemain bola yang terhebat di dunia. Dia boleh kira bukan 20, 100 dia boleh kira. Kan? Dia start dengan Messi, dengan Ronaldo, dengan Aguero, dengan Tevez, dengan apa semua dia boleh kira. Siapakah penjaring gol pada Piala Dunia 98 ketika France menentang apa? Brazil. Dia tak aku ingat apa Zainuddin Zidane. Orang Islam tu. Dia ingat semua. Tapi nama sahabat manakah yang telah membuka kota Rom? Sahabat manakah yang telah membuka kota Farsi? Sahabat manakah yang telah sampai kepada China? Tak tahu, I don't know. Pasal apa? Kita tak ada cinta pada agama, tak ada cinta pada ayat-ayat Al-Quran, tak cinta pada sejarah Islam. Itu benda tu kita kena bawa dalam botol skupang 5 dek kita itu. Kita nak hijrah ni, tahun baru nak hijrah. Kemudian itulah yang penting tilawah. Kerana kalau tak tahu tilawah, solat kita tak sempurna. Bila solat kita tak sempurna, agama kita tak sempurna. Kemudian selepas tilawah, zikrullah.
Zikrullah ini, dalam sepotong hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa sebut satu kali subhanallah, Allah Ta'ala letak dalam syurga dia satu pohon yang begitu besar, yang mana kalau kuda itu berjalan di bawah teduhan pohon itu lepas 500 tahun pun tak habis. Besar mana tu pokok tu. Satu kali je sebut subhanallah. Bayangkan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syurga itu satu tanah yang lapang. Isikanlah dia dengan zikrullah. Kita bila beli tanah tu memang kosong, tapi kita nak bina rumah atas tu. Belakang tu kita ada kita punya ladang getah kita. Belakang tu ada ladang sawit 30 ekar, ladang getah 20 ekar. Lepas tu mempelam, ciku, durian. Takkan kita beli tanah kosong, kita nak letak apa guna? Mesti kita nak ada rumah, nak kena ada pokok, nak kena ada ternakan kambing, nak kena ada anak sungai. Sama juga dengan syurga itu kosong, kita kena isi dengan amalan kita. Salah satu daripada amalan adalah zikrullah. Dan kita punya badan ada 300 lebih tulang, joints, dia kata 300 berapa atas kita ambil tulang, dan setiap tulang ini kita kena bayar dia punya tax kepada Allah SWT. Hari ini kita guna elektrik, kita guna air, kita dapat bil. Allah Ta'ala bagi kita cahaya matahari, tak minta bil pun. Allah Ta'ala bagi angin yang kita sejuk, yang mana kalau lebih daripada 7 minit kita boleh mati kalau tak dapat angin tu. 7 minit tu kalau penyelam dalam lah. Kalau macam kita mangkak macam kita ni, ingat seminit dah mati dah kan, kalau tahan nafas. Jadi kita nak bayar tu dengan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang sedihnya, kita diberi peluang untuk berzikir lepas setiap solat, tapi lepas Assalamualaikum warahmatullahi kita keluar daripada masjid. Seolah-olah nak duduk kat surau tu, nak duduk kat masjid tu kena ada visa. My visa is limited only for 15 minutes. Lah ni aku kena keluar daripada negara ni, keluar daripada masjid ni. Macam dulu kami kat Pakistan, dulu polis cari kami bila kami my visa. Kami sana macam Bangla lah, pelarian kan. Macam Bangla kena kejap dengan kita punya polis memang sorok bawah jamban. Sama macam tu juga. Dulu kami belajar kat Pakistan, bila dia pantau kami my visa dah habis, polis akan datang ke sekolah kami, ke universiti, ke madrasah. Cikgu, saya ingat cikgu saya kata, Toha, ye Baitul Khalam Menzakir usme chubja. Dia tak ambil masuk dan tandas tu, ambil bersorak. Saya ingat saya umur 16 tahun masa tu. Sorak. Pasal apa? Tak keluar cerita ni? Lupa dah. Dia cerita apa tadi? Berzikir. Sampai cerita masuk tandas lah. So berzikir ni seolah-olah bila kita berada di masjid, seolah-olah ada visa. Bila visa anda telah tamat, anda diperintahkan untuk keluar daripada negara ini. So kita lepas habis Assalamualaikum, Allah visa tinggal seminit. So keluar. Kalau tukang pakai kain melekat, pakai snap, belah terus. Style dia. Tok Imam pun berzikir-zikir. Habis zikir tu, bila doa tengok belakang tinggal 2 keping. 2 keping tu apa? Tok Bilal untuk siap habis. Lain, dia tahu apa kami dah di sini. Kami dah main semayang dah. Tak, zikir kepada Allah Ta'ala sebab. Beza orang yang berzikir, apa tu? Mathalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Beza orang yang berzikir kepada Allah dan tidak berzikir kepada Allah adalah seperti orang mayat dan juga bangkai. Pasal apa? Bila hati sudah kosong, hati ni hanya untuk Allah. Tapi bila hati ni kosong pada zikrullah, dia kosong, syaitan masuk. So di sisi Allah dia mati. Hati yang kosong ni umpama apa? Umpama Nabi sallallahu alaihi wasallam kata rumah yang kosong. Bila sebut hati yang kosong, saya ada 2 perkataan. Apa dia? Rumah yang kosong, Villa Nabila. Siapa tak tahu? Sajalah kan. Villa Nabila, pasal apa Villa Nabila jadi Villa Nabila? Cerita dia. Pasal benda tu kosong. Tak ada orang nak hidupkan, tak ada orang nak duduk, tak ada orang nak baca Quran. Setan masuk lah sekali, budak yang pergi lepak rumah markah dia, kata kena curi dengan orang bunian dan sebagainya. Orang Melayu ni kalau cerita bunian dia nombor 1. Walaupun benda tu memang tak boleh diterima kan. So jangan biarkan hati akak dan abang, adik-adik di sini jadi macam Villa Nabila. Lagi setan masuk, setan berhilang kan. So kita tak nak macam tu. So kita isi hati kita dengan zikrullah. Kita niat hijrah pada tahun ni. Kemudian seperti biasa, kita apa nombor 7 tadi? Nombor 7 berniaga. Berniaga ni limited lah. Ada setengah tu ada yang buat berniaga. Tapi perniagaan ni saya selalu kaitkan orang kerja di pejabat pun berniaga. Kerana apa? Orang yang berniaga ni, dia buat apa? Dia cari duit kan.
duit bagi makan ke anak dan isteri, bagi pendidikan kepada anak, bagi gembira isteri. Sama juga orang yang pergi kerja pejabat, dia niat dia sama, dia dapat duit halal, rezeki yang halal, dia bagi makan kepada anak dan isteri dia. So bila dia pergi kerja, dia masuk pejabat, biar dia niat ibadah. Bila ibadah, apa yang penting bila di pejabat itu, kita mau jaga akhlak, mau jaga senyuman kita, kita kena berwudu, jaga solat-solat sunat duha dan sebagainya, sunnah Nabi. Baru ada berkat, baru rezeki yang masuk tu mencukupi. Berkat ni saya ingat lagi, selalu dia sembang di Pakistan dulu, dia kata berkat ini adalah satu perkataan yang mana tidak boleh dijumpai di mana-mana kamus selain daripada kamus bahasa Arab. Artinya kalau buka dalam bahasa English, pergi Google Translate kan, tulis barakah, dia tak ada terjemah dia berkat. I mean the definition of berkat itu apa? Apa berkat? Berkat itu bukan banyak. Berkat itu biar sikit tapi mencukupi. Dan benda itu takkan boleh diterima oleh akal orang yang tak beriman. Dia kata sikit tapi mencukupi, no. Banyak baru mencukupi. Sebab tu keluar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu apa? Mudah. Kalau kita pergi sekolah universiti, apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi senang, dua saja. Bagaimana dengan mineral ataupun benda-benda dalam bumi ini yang limited, kita nak bahagi kepada manusia punya keinginan di dunia ini yang unlimited, to fulfill the unlimited wants of the people with the limited, orang kata limited minerals. Itu je ekonomi. Dengan itu ada distribution, ada apa dan sebagainya lah daripada ilmu ekonomi. Itu je ilmu ekonomi. Tapi sebenarnya bila kita bawa keberkatan, qanaah dan sifat indah kehidupan kita, kita tak perlu pada ilmu ekonomi. Nak cerita zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi, bila lepas peperangan, harta ghanimah depa dapat, depa tak tahu nak buat apa. Selain daripada keluarkan, bagi sedekah ke orang lain, sampai orang kata aku dah tak layak terima sedekah dah, aku dah ada duit dah. Tapi kita hari terbalik, kita dah ada, nak isi lagi. Sedangkan Nabi SAW kata, orang perut Bani Adam ni bagi satu bukit emas nak apa? Nak bukit emas yang kedua. Dan kemudian Nabi SAW kata, tidak akan puas perut anak Adam melainkan dengan tanah. Sumbat tanah dalam mulut, baru dia mau puas. Artinya bila dia meninggal, barulah dia akan puas. Artinya tak akan puas sampai bila-bila. So bandangkan, ada masak sampai berapa? Saya tak ingat. Dah ada? Pukul 10 ke? Pukul 10 kan? Pukul 11 ke? So itu salah satu yang kita, dah betul saya tak tahu masa sampai berapa. 11 saya takut shock sendiri lah kan. Okey, jadi itulah yang kita kena bawa dalam kehidupan kita. Okey, kita berbalik kepada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita lihat ada berapa lagi benda tadi? Tilawah, perniagaan, dan ke-8 berbaik dengan jiran. Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang itu yang mana jirannya tidak selamat daripada kejahatan dia. Dan Nabi SAW laknat mereka yang mana dia tidur dengan perut